Sering daku terkena hijrah gemilang, berubah dunia gelap menjadi terang, berguguran air mata tidak ku rasa, meski bibir tanpa suara ku terus berdoa. Biar nafas menjadi lelah, ku pasti hijrah kerana Allah. Biar kakiku terasa lemah menyusuri kekasih-Mu, ya Allah. Pengorbanan abadi menerangi bumi, hijrah bagai hujan menyuburi hati, hijrah satu kebenaran sepanjang zaman, hijrah satu kemenangan musafir perjuangan. Biar nafas menjadi lelah, ku pasti hijrah kerana Allah. Biar kakiku terasa lemah menyusuri kekasih-Mu, ya Allah. Biar nafas menjadi lelah, ku pasti hijrah kerana Allah. Biar kakiku terasa lemah menyusuri kekasih-Mu, ya Allah. Wawasan diri penuhi dada dengan ilmu, wawasan agama bekalan masa depan dan akhirat. Kuat usaha jujur dan amanah, sentiasa mengharap keredaan Allah. Kuat usaha jujur dan amanah, sentiasa mengharap keredaan Allah. Umat Islam harus cemerlang hari ini, mesti lebih baik dari semalam. Jangan buang masa, siapa kata kita tidak boleh. Kita ada Allah Maha Kuasa, kita punya
Rasulullah, bersama berusaha bersatu tuju wawasan dunia dan akhirat. Umat Islam harus cemerlang hari ini mesti lebih baik dari semalam. Jangan buang masa, siapa kata kita tidak boleh. Kita ada Allah Maha Kuasa, kita punya kuasa tenaga. Doa sebagai senjata, umat Islam sentiasa boleh. Umat Islam sentiasa boleh. Akidah ibadah harus sempurna. Ibadah tanpa akidah wawasan syaitan. Ulama warisan anbiya, pegangan mereka harus diikut. Ajaran sesat wajib hindari. Pegangan mereka harus diikut. Ajaran sesat wajib hindari. Umat Islam harus cemerlang hari ini, mesti lebih baik dari semalam. Islam cemerlang seluruh dunia. Allahu ya Allahu ya Allah ya Allah. Wahai hamba yang mukminin, takdir itu Allah yang tentu. Bangunkan hati penuh yakin, sakit dan sihat dari yang satu. Dari rasa hati gelisah, tenang-tenangkan dengan pasrah. Kenangkanlah dosa yang sudah, kepada Allah kita berserah. Dalam diam banyak istighfar, solat taubat terus menerus. Harta yang ada banyak diinfak, zikir pula janganlah putus. Jangan sekali berputus asa, rahmat Tuhan luas tersedia. Kesembuhan kan berlaku jua, alam syahadah atau alam baqa. Kita ini yang bernama hamba, pasti sekali melakukan dosa. Sakit itu gugurlah semua, mudah-mudahan dikurniakan syurga.
Berubat itu satu usaha, hakikat sembuh dari yang esa. Jangan sampai mensyirikkannya dengan amalan yang diada-ada. Ubatan amalan perlu berhati, moga sakit jadi kafarah. Tauhid itu ubatan hakiki, sembuh juga daripada Allah. Wahai hamba yang mukminin, takdir itu Allah yang tentu. Bangunkan hati penuh yakin, sakit dan sihat dari yang satu. Wahai hamba yang mukminin, takdir itu Allah yang tentu. Bangunkan hati penuh yakin, ya Allah. Sakit dan sihat dari yang satu. Solat itu tiang agama, jangan kau rasa jemu. Dikala azan menyeru, solatmu penyejuk mataku. Solat jangan kau tinggal walaupun sewaktu, meskipun hilang daya kelipan matamu membantu. Berwuduklah wahai permata hatiku, bersihkan tubuhmu, zahirmu selalu. Dalam doamu pohon dan rayu, sucikanlah batin kalbumu. Dalam doamu pohon dan rayu, sucikanlah batin kalbumu. Jangan sekali engkau melengahkan, kerana solat mendidik kita. Sumber kekuatan hati dan jiwa, demi mengharap redha yang esa. Jangan sekali engkau melengahkan, Kerana salat mendidik kita. sumber kekuatan hati dan jiwa, Demi mengharap redha yang esa. hayya 'alas salat. Salatlah wahai permata hatiku, inilah ajaran Rasul yang mulia. Jika anakku kau berhati pilu, ianya penawan mendatangkan bahagia. Jika anakku kau berhati pilu, ianya penawan mendatangkan bahagia. Jangan sekali engkau melengahkan, kerana solat mendidik kita. Sumber kekuatan hati dan jiwa, demi mengharap redha yang esa. Jangan sekali engkau melengahkan, Kerana salat mendidik kita. sumber kekuatan hati dan jiwa, Demi mengharap redha yang esa. solatlah wahai permata hatiku, inilah ajaran Rasul yang mulia. Jika anakku kau berhati pilu, ianya penawar mendatangkan bahagia. Jika anakku kau berhati pilu, ianya penawar mendatangkan bahagia. Salatlah wahai
permata hatiku. Herbal penawar Al-Wahidah, warisan alam, ciptaan Tuhan untuk penjagaan kesihatan, amalan zaman berzaman. HPA, herbal penawar Al-Wahidah, warisan khasiat pengawal sejati, mutu tiada kesengsian lagi, terjamin suci dan murni. HPA, herbal penawar Al-Wahidah, rahsia perubatan tiada kesangsian, membentuk kehidupan yang murni, melahirkan kesejahteraan hakiki. HPA Herba Penawar Al-Wahidah, herba menuju kecemerlangan. Herbal penawar Al-Wahidah, warisan alam, ciptaan Tuhan untuk penjagaan kesihatan, amalan zaman berzaman. HPA, herbal penawar Al-Wahidah, warisan khasiat pengawal sejati, mutu tiada kesengsian lagi, terjamin suci dan murni. HPA, herbal penawar Al-Wahidah, rahsia perubatan tiada kesangsian, membentuk kehidupan yang murni, melahirkan kesejahteraan hakiki. HPA Herba Penawar Al-Wahidah, herba Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'a wa hadha matlabi ya Nabi. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'a wa hadha matlabi ya Nabi. خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي. Siapa
Apalah arti diri andai di kau bersedih. Tiap hela nafasku tu menggembirakan. Alam raya bertasbih memuji keagungan rumput-rumput ilalang, daun pohon dan ikan. Bersujudlah segala di hadapan Sang Raja, berharap memohon karunia. Allah yang maha besar, Allah maha dermawan, Allah yang menciptakan, Allah tiada bandingan. Allah, Allahu Allah, Dia maha pemurah, Dia Allah maha penyayang. Allah, 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 bertasbihlah alam raya. Allah, 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 memuji dan memujanya. Matahari, rembulan, bintang, langit, lautan, berserah, berpasrah kepadanya. Dialah sang pencipta, di tangannya kuasa, hitamnya, putihnya manusia. Allah yang maha besar, Allah maha dermawan, Allah yang menciptakan, Allah tiada bandingan. Allah, Allahu Allah, Dia maha pemurah, Dia Allah maha penyayang. Allah, 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 bertasbihlah alam raya. Allah, 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 memuji dan memujanya. Subhanallah, 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 subhanallah. Alam raya bertasbih memuji keagungan rumput-rumput ilalang, daun pohon dan ikan. Matahari, rembulan, bintang, langit, lautan, Berserah, berpasrah kepadanya. Allah, 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 bertasbihlah alam raya. Allah, 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 memuji dan memujanya. Allah, 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 bersujudlah wajah-wajah. Allah, 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 berharapkan karunia-Nya. Allah, 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 Allah.
semangatmu jangan pernah pudar. Walau musuh Allah menghina dan mematar, mujahid sejati tetap tegar tiada gentar. Mujahid sejati yang berjiwa badar, kokohkanlah semangatmu jangan pernah pudar. Walau musuh Allah menghina dan memakar, mujahid sejati tetap tegar tiada gentar. Salam dari kami untukmu, wahai mujahid sejati. Herbal penawar Al-Wahidah, warisan alam, ciptaan Tuhan untuk penjagaan kesihatan, amalan zaman berzaman. HPA Herbal penawar Al-Wahidah, warisan khasiat pengawal sejati, mutu tiada kesengsian lagi, terjamin suci dan murni. HPA Herbal penawar Al-Wahidah, rahsia perubatan tiada kesangsian, membentuk kehidupan yang murni, melahirkan kesejahteraan hakiki. HPA Herbal Penawar Al-Wahidah, herba menuju kecemerlangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni dapat lagi kita bersama-sama dengan yang berbahagia Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad, owner dan founder HPA. Apa khabar Tuan Haji pada malam ini? Alhamdulillah sihat, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada seluruh ahli-ahli HPA, para PJS, para leader yang mengikuti live soal jawab herba dan perawatan. Tuan-tuan dan bapa ibu bertanya, anda bertanya, Pak Haji jawab. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman kita daripada Thailand, daripada Malaysia, Singapura, Indonesia dan Brunei Darussalam yang mengikuti live ini. Dan sila like. Jangan lupa anda boleh komen di ruangan komen dan tanya soalan dan pertanyaan tentang kesihatan, perawatan dan herba bersama dengan yang berbahagia Tuan Haji. Dan Alhamdulillah, yang paling penting anda share, kongsi live ini supaya ramai lagi teman-teman kita di seluruh Nusantara ini mengikuti live ini, insya-Allah. Jadi Tuan Haji, untuk malam ni kita boleh mulakan Tuan Haji, insya-Allah. Ya, silakan. Jadi Alhamdulillah, begitu banyak pertanyaan yang kita terima dalam live pada 11 siang Tuan Haji, dan malam ni kita jawab, insya-Allah Tuan Haji. Kita mulakan dengan yang pertama daripada Ukhwatul Hasanah daripada Solo, Indonesia. Pertanyaan beliau, anak saya umur 7 bulan, sudah 3 hari yang lalu tiba-tiba di kepala bahagian atas telinga ada benjolan seperti berisi air Tuan Haji. Awalnya saya biarkan, kemudian hari selanjutnya saya spraykan dengan embun pagi di ubun-ubun, dan bahagian yang benjol Alhamdulillah mulai mengecil benjolannya. Tapi malam berikutnya benjol lagi. Frekuensi semprot saya 2 kali sehari. Bagaimana langkah selanjutnya untuk mengatasi agar benjolan ini bisa tuntas Tuan Haji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT. Malam ini terima kasih pada saudara Raizan yang bertanya soalan untuk memudahkan Pak Haji menjawabnya. Alhamdulillah, apa khabar semua yang mengikuti program ni? Terima kasih ya, sebanyak-banyaknya. Kurang lebih dalam 400 orang yang mengikuti program pada waktu malam ya. Kalau waktu siang ada dalam 500 ya, 600. Alhamdulillah, terima kasihlah. Apapun ya, bukan soal banyak atau sedikit, tetapi ilmu yang kita pelajari itu kita praktikkan, insya-Allah.
Baik, malam ni mungkin ada dengar bunyi hujan. Hujan itu disebut matar rahmat ataupun hujan rahmat. Jadi bila hujan ini, ada satu lagi yang Pak Haji nak cerita ya, sebelum menjawab soalan yang pertama tadi. Hujan ni Rasulullah SAW kalau hujan, mula-mula sekali hujan turun, Rasulullah akan buka sikit pakaiannya dan mengenakan tubuh badannya itu dengan air hujan. Jadi bila ditanya oleh para sahabat, jawab Rasulullah SAW bahawa dia adalah makhluk yang pertama diciptakan, baru diciptakan. Masya Allah ya. Jadi ini nama apa? Muhasabah ya, muhasabah. Sentiasa membuatkan kita itu kembali kepada Allah SWT. Baik, apa yang Pak Haji nak sebutkan ini, bahawa hujan itu juga membina imuniti. Hujan itu adalah obat. Ya, air hujan itu juga adalah menjadi salah satu daripada sebahagian daripada obat-obatan yang kita gunakan. Nanti kita bincangkan kemudian ya. Nanti ada orang tanya tentang bagaimana asidnya dan sebagainya. Nanti kita bincang kemudian. Tetapi nak cerita pasal hujan ni, kita sentiasa bersyukurlah. Ya, bersyukur ya. Dan baik, kita pergi kepada soalan yang pertama. Anak umur 7 bulan ada benjolan, lepas tu disemprotkan dengan embun pagi, spray, hilang, lepas tu dia keluar balik dan sebagainya. Ini memang ternyata bahawa ini adalah jangkitan. Kalau jika begitu ya. Tapi kalau dia bengkak, dia merah, dia sakit, itu namanya radang. Kalau radang ini pengobatan Nabi SAW ya, bahawa dia kena mengambil daripada jenis tanah. Kita ambil daripada jenis tanah. Kalau ada satu produk kita ya yang ada di Indonesia, produk itu kita panggil produk pendingin ya, pendingin, ataupun kita ambil juga daripada tanah liat hitam yang boleh kita gunakan. Itu adalah pengobatan Nabi SAW, iaitu mengambil daripada tanah tersebut. Jadi Masya Allah nanti akan kita ceritakan. Jadi boleh kita gunakan terus, cuma dosisnya 2 kali 1 hari itu dipertingkatkan, mengambil pada setiap waktu solat. Waktu solat sehari 5 kali kan, kita menggunakan sehari, dosisnya adalah 5 kali juga. Itu adalah di antaranya ya, bahawa kebanyakannya rutinnya kalau penyakit itu berbalik, hilang berbalik, berartinya kita kena mengambil, pertingkatkan dosisnya, iaitu mengikut waktu solat. InsyaAllah akan sembuh benjolan yang ada tersebut dengan izin Allah, insyaAllah. Ya, terima kasih Tuan Haji atas jawapannya. Kepada tuan-tuan dan puan-puan, bapa ibu yang mengikuti live ini, sambil-sambil anda ikuti live, jangan lupa minum kopi Radik Mais Cawan, insya-Allah. Seterusnya Tuan Haji, soalan yang kedua, Puan Mimah daripada Kelantan, Malaysia. Tuan Haji, nak tanya, ada ikhtiar untuk yang hamil 7 minggu bleeding Tuan Haji? Ya, kalau 7 minggu bleeding ini, maksudnya ikhtiar supaya kita dapat mempertahankan ya, mempertahankan. Ada 2 pengkaedahan. Satu pengkaedahan yang dilakukan di hospital, iaitu dia menjahit ya, dia jahit. Bila sudah ada kandungan tersebut, khususnya pada ibu-ibu yang sudah agak sikit berusia ya, jadi dia kena jahit supaya jangan kandungan itu terjatuh. Itu yang pertama. Tetapi kalau dalam pengobatan herba, dia pertama kita tak boleh angkat yang berat. Kita tak boleh angkat yang berat, kita tak boleh buat kerja yang berat. Kemudian kita kena menjauhi daripada makanan-makanan yang boleh menyebabkan keguguran, seperti asam jawa, biji papaya, biji betik, nenas ya, nenas muda, ataupun kita ambil daripada makanan-makanan yang ada bersoda. Itu semua boleh menyebabkan berlakunya keguguran. Tetapi kalau bleeding ini, cara dia ialah dengan mengambil buah kelapa. Kita tengok, kita pergi di bawah pohon kelapa tu, ada buah kelapa putih ya, bahasa kita putih yang kecil-kecil tu, ambil dia belah 4 ya, basuh dia elok, belah 4 putih kelapa tersebut, direbus, minum. Insya-Allah dia akan menghentikan bleeding tersebut dengan izin Allah Subhanahu taala. Itulah dia pengobatan, khazanah pengobatan kita. Cuba kita lakukan. Kemudian diteruskan, oleh kerana banyak sudah ada bleeding tu, maka jangan tinggal spirina. Spirina
atau kita ambil juga moringa untuk mempercukupkan darah ya, khususnya supaya jangan kita jadi anemia ataupun jadi tekanan darah rendah ya. Jadi ini akan mengakibatkan ada berlaku kesan-kesan yang lain kepada anak yang insya-Allah yang kita kandung tersebut ya. Itu pesanan daripada Pak Haji lah, insya-Allah. Ya, terima kasih Tuan Haji atas jawapannya. Kita teruskan dengan soalan yang ketiga daripada Siti Fatimah Kamarudin daripada Seremban ya, Malaysia, Negeri Sembilan. Apakah yang dicadangkan untuk mereka yang depression selain terapi gardening dari segi terapi herba, Tuan Haji? Ya. Saya ceritakan di tempat saya dahulu ya, dahulu bukan sekarang. Sekarang sudah tidak ada lagi perawat-perawat, orang-orang tua-tua yang pintar dalam ilmu herba. Kalau masalah depression ini paling mudah, dia minta begini saja, bawa kepada saya hati. Hati. Ya, hati, ambil hati lembu lah paling mudah sekali, bawakan hati tersebut, lalu dia bakar hati. Bila dia bawa ke rumahnya, dia bakar hati itu, kemudian dia bagi makan hati. Memang sangat-sangat baik. Jadi kalau buku-buku pengobatan pun, kalau kita belajar tentang pengobatan herba, dia sebut itu minyak hati itu bagus, minyak daripada hati. Baik, tetapi dalam pengobatan yang diamalkan dalam pengobatan Islam, dia ambil hati daripada hati kerbau ya, seperti mana yang telah saya sebutkan, hati kerbau itu lebih baik. Tapi kalau tak ada hati kerbau, hati sapi, hati lembu pun boleh kita gunakan. Ambil ya, sebab hati untuk hati ya. Dia ada macam seperti satu filosofi ya, filosofi dalam pengobatan herba. Kalau mata untuk mata, kalau hati untuk hati, kalau tulang untuk tulang. Sebagai contoh. Kalau ada orang aksiden, bila dia aksiden tabrakan, kena di bahagian kakinya misalnya, dia patah. Bila dia menyambung semula, maka biasanya dia pendek sebelah. Jadi ketika dia berjalan itu, kita boleh lihat dia ada tinggi rendahnya. Tetapi bagaimana supaya tulang itu menyantum, supaya dia tidak jadi dia terpendek sebelah. Salah satunya kita gunakan tulang kambing. Tulang dengan tulang. Kita buat sup tulang kambing, banyakkan sikit lada hitam. InsyaAllah dia akan bekerja dan dia akan menyantung dan dia akan mempunyai ukuran panjang yang sama. Itu adalah antaranya. Yang kedua, kita juga bimbang kalau ada tempat patah. Tempat patah ini yang paling kita bimbang, seperti yang Pak Haji sebut, kalau tempat itu sejuk atau dingin, dia boleh terjadi kanser di tempat patah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang Pak Haji nak sebut, kalau sudah dah ada, kalau bahasa kita Malaysia dia panggil terselio, kalau Indonesia keselio. Keselio itu kalau sudah terjadi begitu, bengkaknya, sakitnya menahun, ambil saja jahe, ambil saja halia, tumbuk sampai hancur, campur dengan gula merah, dibuat bubur, lalu dibungkus di situ, diikat di situ, dia akan mengembalikan semula. Ini adalah ilmu teknologi pengobatan herba. Kita katakan teknologi apa, kita katakan sebahagian daripada skill yang dimiliki. Tidak lagi menggunakan ubi kayu dan sebagainya. Itu masih ada lagi kita punya perbincangan yang panjang, insya-Allah. Baik, soalannya tadi ialah tentang depression, jadi kita gunakan itu. Tetapi kalau kita ada di Indonesia, kita ada hati ikan hiu, hati ikan hiu ya, squalene, iaitu squalene, minyak daripada itu pun sangat bagus, sangat bagus. Dan boleh juga kita gunakan daripada untuk menenangkan ini ialah madu lebah. Tapi seperti mana yang Pak Haji sebutkan dalam kuliah-kuliah yang lepas ya, kalau mereka yang mengikuti kuliah, Pak Haji akan faham, iaitu madu lebah itu diambil sampai dia mendatangkan rasa bahagia. Jadi berartinya kita perlu ada satu sudu kah, dua sudu kah, satu senduk kah, dua senduk kah. Ini tidak ada satu ukuran yang pas, yang pasti, tetapi ukuran itu mesti diukur pada keperluan yang ada pada tubuh badan manusia itu sendiri. Ada satu hal yang ingin mungkin sebagai bahan fikir ya,
Orang membuat sihir, membuat sihir, bagaimana mereka boleh membuat sihir? Mereka kebanyakan mengambil lilin, lilin yang ada daripada lilin lebah. Lilin lebah itu dia buat ukiran sihir, masukkan jarum, kebanyakan di situ. Jadi lihat kalau mereka gunakan lilin daripada lilin biasa tak jadi. Tapi kenapa kalau gunakan lilin lebah itu jadi sihirnya? Jadi itu adalah di antaranya yang Pak nak sebutkan bahawa apa istimewa pada lebah ni, dia ada satu pengaruh, dia ada satu pengaruh kepada kejiwaan. Jadi oleh sebab itu madu lebah itu kita ambil dia sampai dia mendatangkan rasa bahagia. Baik. Bila dah Pak sebut tentang sihir ini, bagaimana kita berhadapan, beradaptasi dengan permasalahan sihir yang tak nampak ni. Kita tak nampak dia punya sihir tu bagaimana. Baik. Sihir apa saja pun yang berlaku nanti, insya-Allah nanti kita akan adakan satu kuliah khas pada siang hari tentang sihir. Tetapi apa yang paling mudah sekali sihir ialah kurma ajwa. Ambil 7 butir pada setiap pagi. 7 butir pada setiap pagi. Itu adalah antaranya. Yang kedua ialah amalkan wirid al-maksurat. Supaya kita ini terlindung. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Kita minta perlindungan, tapi minta itu mesti ada kualiti. Mesti ada kualiti minta, permohonan minta. Kalau kita minta kepada cara nak minta itu, dia tak boleh kita tulis surat. Kita nak minta pekerjaan lah kata, kita nak minta sesuatu pekerjaan, kita tulis surat gitu saja. Nah, kita serah begitu, aku nak minta kerja, boleh begitu? Tak boleh. Kita tulis dia cantik, kita tulis apa kelulusan kita punya resume kita tulis elok-elok, itu dilipat-lipat lalu dihantar sebagainya. Kita minta dengan Allah biar ada adab. Biar ada adab. Pak Ji dah sebutkan dulu bahawa ilmu hari ini yang paling banyak yang masalahnya ialah kita tidak beradab dengan Allah. Kita tidak ma'rifah dengan Allah. Ada 2 waktu yang kita nak kena minta. Waktu apa? Selepas solat subuh dan selepas solat asar. Pada waktu itu waktu pertukaran. Shift bagi malaikat siang dan malaikat malam, dan dia cepat. Memang Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha mengetahui. Kalau kita tak berdoa pun Allah Maha mengetahui. Kita tak minta pun Allah Taala itu mengetahui apa kesusahan kita. Tetapi ini adalah merupakan adab yang Pak Ji sebut tadi, adab sebagai seorang hamba. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah. Kalaupun aku tak mohon padamu ya Allah, engkau sudah mengetahui apa yang ada di hatiku. Allah. Dah dia punya begitu, tapi adab. Jadi itu yang Pak Ji nak sebutkan dekat sini, bahawa ketika kita berhadapan dengan masalah COVID-19 ini, kita hilang adab. Itu yang jadi permasalahannya. Bukan masalah COVID-19 ini menyebabkan orang ni kena infection, orang ni kena masuk ke hospital yang ada di isolasi dan sebagainya. Tetapi hari ini kita hilang adab. Kita kena satu yang lebih besar lagi, iaitu kita sudah tak beradab dengan Allah. Apa yang Pak Ji nak sebutkan? Apa adabnya? Adabnya kita tak lihat, kita tak kembali kepada Allah. Orang bila dipukul, dipukul itu dia sabar. Sabar tu apa dia? Sabar itu adalah pada ucapan yang pertama. Dia jadi resah, gelisah, dia jadi stres, dia jadi nak terjun bangunan, dia jadi nak menyalahkan orang. Dan di barat hari ini, Masya Allah, mereka bukan berlomba membeli filter mask untuk muka ni, bukan, mereka beli senjata. Berlomba-lomba membeli senjata. Apa ni? Manusia bila diberi uji dengan sedikit ujian daripada makhluk Allah ini, menyebabkan dia sudah hilang dia punya panduan. Jadi sebab apa? Sebab dia tak beradab. Dia tidak ada akhlak.
Jadi oleh sebab itu maka kesempurnaan akhlak Nabi itu diutuskan adalah untuk menyempurnakan akhlak kita. Akhlak ketika kita dengan ibu ayah kita, akhlak ketika bersama dengan guru, akhlak ketika kita datang musibah. Jadi kita di situ kita hilang. Bila kita hilang akhlak ketika kita datang musibah, maka di situlah akan menimbulkan permasalahan yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, asalnya daripada satu masalah COVID-19 saja. Sekarang sudah pergi kepada ekonomi, sudah pergi kepada sosial, sudah pergi kepada kepada konspirasi, sudah kita pun melihat teman-teman kita rasa dia ada batuk-batuk, kita pun rasa ragu, dia pun ragu kat kita. Sudah mula mencurigai satu sama lain. Itu kesan. Sebab itulah maka apa yang Pak Haji nak sebutkan dekat sini, bahawa apabila Allah mendatangkan sesuatu ujian penyakit, maka lihatlah bagaimana kita beradaptasi, kita menerima dengan kesempurnaan akhlak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia punya kunci dia, clue dia. Jadi Pak Haji lihat tadi ada satu video yang sangat menarik, iaitu di hospital di Thailand, di mana ada jemaah-jemaah daripada kluster tabligh ini yang masuk ke situ. Orang-orang di Thailand itu melihat, doktor-doktor, perawat melihat orang Islam daripada jemaah tabligh ini menunjukkan satu akhlak yang tinggi. Akhlak yang tinggi. Ketika mereka semua lepas keluar, Pak Haji lihat mereka berbaris, doktor-doktor berbaris, perawat-perawat berbaris, memberikan penghargaan tunduk. Selalunya orang sakit bagi penghargaan pada doktor. Orang sakit yang menyabarkan, doktor yang menyabarkan orang sakit. Ini tidak. Doktor yang berbaris berpanjang-panjang penghargaan. Sebab mereka tak pernah lihat manusia yang mempunyai akhlak yang tinggi ini. Mereka redha dengan sakit itu. Mereka tak tinggal solat mereka. Mereka tak tinggal bacaan Quran mereka. Mereka tak tinggal zikir mereka. Mereka tidak cemas. Mereka menghadapi dengan penuh keyakinan pertolongan Allah akan turun. Sembuh dengan izin Allah. Jadi sebab itu, Masya Allah, ini merupakan, ya Allah, apa yang Pak Haji nak sebutkan lagi kalau tidak ayatul Rahman, tanda-tanda kebesaran Allah. Masya Allah. Ya, silakan. Ya, Alhamdulillah, terima kasih Tuan Haji. Seterusnya Siti Fatimah Kamarudin juga bertanya, Tuan Haji, bagaimana aturan makan herba tujuh angin dan pelawas yang betul untuk tujuan pemulihan perut atau angin? Berapa tempoh yang terbaik untuk peringkat permulaan? Untuk tujuh angin kah? Tujuh angin dan pelawas. Dan pelawas, ya, boleh ambil 2 pagi, 2 petang, 2 malam, 2 boleh. Boleh diambil sekali, ya. 2 tujuh angin, 2 pelawas, boleh ambil. Ya. Sampai situasinya ketika kita buang air besar, kita mudah. Pak Haji juga selalu sebutkan orang stres ni dia jadi pun sembelit. Sebab tu kalau kita tengok orang tu stres, tanya dia mesti sembelit kan? Dia akan tu sembelit. Sebab apa? Usus ini adalah tempat sebuah perasaan sebenarnya. Ya. Jadi kalau begitu, kalau dia hilang sembelit itu, dia hilang stres. Jadi oleh sebab itu maka ya, dia juga dalam hadis-hadis Nabi SAW menceritakan asalnya penyakit kita ni di perut kita ini, di perut. Ya. Jadi oleh sebab itu bila sebut tentang perut, masuklah usus kecil, usus besar sampai kepada pembuangannya. Harus lawas, insya-Allah. Ya, terima kasih Tuan Haji. Kita teruskan pada soalan yang keempat daripada Rida, Padang, Indonesia. Ayah saya berumur 60 tahun didiagnosis TBC oleh doktor. Sekarang ayah merasa sakit berdenyut di bahagian punggung, bahagian belakang, bawah ketiak dan dada. Mohon pencerahannya untuk pengubatannya, Tuan Haji. Ya, Alhamdulillah, syukur.
Daripada hasil penelitian yang saya baca, yang saya lihat dan saya dengar sendiri, yang telah diberikan penerangan oleh beberapa orang profesor di Universiti Hasanuddin di Makassar, mereka telah membuat suatu perbandingan yang sangat menarik, yang mungkin saya share, saya minta izin untuk share kepada bapa ibu sekalian, iaitu orang yang ada TBC ini diberi dengan albumin daripada ikan gabus dan VCO, mendapati bahawa dia sampai kepada tahap kuman TBC itu sampai habis. Masya Allah. Itu yang Pak Haji perpanjangkan saja, hasil daripada yang telah disyarahkan oleh Profesor Abu Bakar. Pak Haji sendiri mendengar bagaimana beliau menerangkan kajian dan disyarahkan oleh Profesor Dr. Veni. Jadi oleh sebab itu, maka ke dalam pengobatan herba, oleh kerana TBC ini, kita perlu juga mengambil anti-rex. Anti-rex untuk mempercepatkan. Anti-rex plus dengan daripada probumin. Kalau di Indonesia ada nama probumin, ataupun ikan gabus lah. Ya, kalau kita susah nak beli probumin, cari ikan gabus, rebus, bagi dia ambil. Dan juga VCO. VCO memang banyak ya. Banyak dijual, ada di HPA juga boleh mendapatkan. Itu adalah satu kaedah yang sangat menarik. Cuma kalaulah Pak Haji nak ambil daripada amalan datuk Pak Haji dulu, ya, yang seperti yang Pak Haji belajar, mereka gunakan syak katila dengan teh herba, teh daripada pegaga, dan selalunya Pak Haji akan bagi sikit dengan spirulina. Ada 3 dekat situ. Tetapi apapun kita boleh pilih di antara dua ini. Cuma kalau nak gunakan VCO, probumin itu, dan juga daripada anti-rex, itu memang terbaik. InsyaAllah terbaik. Memang pun ya, orang yang ada penyakit TB ini, kalaupun dia kata sudah bebas lah, ambil ubat sudah 6 bulan ya, biasanya pergi ke hospital dia bagi ubat 6 bulan, dia kata sudah bebas lah, habis. Sebenarnya tidak ada. Sebenarnya tidak habis lagi, masih ada sikit. Jadi kesannya dibawa. Sama juga orang yang ada penyakit herpes kayak pun macam tu juga. Ya, dia akan, walaupun sudah sembuh, sudah setahun sembuh, tapi masih lagi tempat yang dia kayak tu panas, dia sakit, dia ngilu, dia masih lagi. Ya, begitu juga dengan penyakit TB. Dan ada penyakit TB ini yang dipanggil penyakit TB tulang. Jadi kalau kita kata penyakit TB tulang ini, maka itulah yang Pak Haji cadangkan ya, mencadangkan dia menggunakan anti-rex. Ya. Penyakit TB ni selalunya orang tu akan kurus, kemudian dia muntah itu ada darah. Lebih kurang macam orang kata santet lah, kena santau. Tapi dia sebenarnya penyakit TB. Tapi insya-Allah dengan menggunakan anti-rex sembuh dengan izin Allah. Insya-Allah. Ya, terima kasih Tuan Haji. Seterusnya Hasanuddin Syari dari Sungkai, Perak, Malaysia bertanya, Tuan Haji, kawan saya seorang pengamal herba selalu terjadi gatal-gatal di seluruh badan, kelupuk garam katanya. Apa puncanya Tuan Haji, dan apakah rawatan herba untuk penyakit tersebut? Terima kasih atas jawapan daripada Tuan Haji. Ya, seperti mana yang telah Pak Haji jawab, penyakit gatal ni ada banyak sebab. Yang pertama mungkin makanan, alergik makanan yang disambung ambil. Misalnya ayam. Ayam ini Pak Haji nak bagi tahu lah, sebab kita ada keterlibatan dalam peternakan ayam. Ya, dia pertama selain pada antibiotik yang tinggi, Pak Haji nak bagi tahu makanan ayam tu. Makanan ayam itu selain pada jagung, bekatul, temukut, itu juga dimasuk hasil daripada kotoran ayam. Sebenarnya kotoran ayam itu ada bahagian yang diambil, dimasuk, diulangkan dia punya semula dekat situ. Itu juga bila kita ambil gitu, kemudian ditambah lagi dengan adalah bahan-bahan yang lain, menyebabkan dia jadi gatal. Jadi oleh sebab itu, maka kalau kita rawat orang gatal ni, jangan ambil ayam. Itu yang pertama. Beza sikit dengan itik. Ayam ni lebih kuat. Itu ya. Baik.
Yang kedua, gatal-gatal ini boleh juga disebabkan kerana makanan daripada seafood, makanan laut. Tentang makanan seafood ni, Pak Haji nak bagi sikit penambahan. Ada ketikanya orang makan kerang. Orang makan kerang ya. Kerang tu shell seafood macam kerang tu makan. Sama ada dibakar kah, direbus kah, dibuka, kita makan. Satu perkara, kadang-kadang di dalam kerang tu tadi ada racun heavy metal. Heavy metal. Bila dia kena heavy metal di dalam kerang ni, bila kita ambil dalam tubuh badan kita, dia tak mendatangkan kesan lagi. Tidak. Tapi bila kena kita minum dengan air jeruk, air limau, dia keluar vitamin C. Vitamin C itu dia jadi sebagai pemicu. Vitamin C itu dia jadi sebagai bahan untuk membangkitkan keracunan heavy metal. Itu yang muntah darah, lebam-lebam dan akhirnya meninggal. Itu adalah antaranya. Jadi oleh sebab itu, Pak Haji nak sebutkan kalau kita makan kerang, jangan minum air jeruk nipis atau air limau nipis. Ambil air yang lain. Air yang itu kalau dia akan men-triggerkan. Trigger. Bukan sebab daripada keracunan itu sangat, tetapi percampuran di antara vitamin C daripada citric acid yang kita ambil di dalam limau ataupun jeruk, kita ambil itu menyebabkan dia akan men-triggerkan dan menyebabkan keracunan yang dahsyat dan boleh menyebabkan kematian. Ini yang Pak Haji nak pesankan. Baik, boleh jadi juga gatal ni sebab makanan laut. Boleh jadi. Baik, boleh tak jadi gatal disebabkan kerana herba? Ini soalannya. Boleh. Tapi seperti apa? Bila kita ambil herba, maka dia kencing banyak. Bila dia kencing banyak, kulit kita jadi kering. Bila kulit kita kering, dia mula menjadi gatal. Itu juga boleh berlaku kerana kekeringan kulit. Jadi oleh sebab itu, maka herba itu dikenali sebagai herba diuretik. Herba diuretik itu herba yang boleh memperbanyakkan pengeluaran air kencing. Jadi oleh sebab itu minum kita mesti cukup. Oleh sebab itu maka Pak Haji juga selalu sebut, kalau kita ada allergic begini, kita ambil air nasi, air beras, air beras yang kita masak di rumah kita tu, airnya itu air yang mendidih itu air didih kita panggil air tajin. Betul ke air tajin ni? Air tajin, masukkan sikit garam ke dalamnya, minum, hilang gatalnya. Ataupun gatal juga boleh jadi sebab kekurangan air dalam badan. Masya Allah ya, di Indonesia ada satu air yang kita namakan dihydra. Air ni sangat-sangat bagus. Air ini Pak Haji belum lagi mengupas kelebihan air tersebut. Tapi kalau ambil yang tu, bismillah, hanya cukup mungkin dalam 5 liter, bismillah. Kalau di Malaysia, cara nak bagi hilang pula, ambil air kat mana? Ambil air gau. Air gau. Air gau itu boleh ambil 5 liter. Satu hari kena habiskan 1 liter. Kalau tak ada air gau, ambil air Gunung Jerai. Yang tu air Gunung Jerai, ambil dekat Pak Haji lah di sini. Ada di tempat kita kat sini, air Gunung Jerai. Sebab apa? Ini ada orang pula dia kata Pak Haji ni dia nak jual juga barang dia. Bukan begitu. Pak Haji nak terangkan. Air Gunung Jerai ni Pak Haji sebutkan Jerai kuas water. Jerai kuas water. Maksudnya air kuas. Kuas ni apa dia? Kuas ini adalah daripada jenis-jenis tanah pasir. Yang ada kuas dan ada batu kuas ini. Batu kuas yang ada di Gunung Jerai ini, daripada puncak Jerai turun sampai ke bawah ni ada kuas ya. Jadi air itu mengalir di antara batu-batu kuas itu, lalu Pak Haji ambil dan simpankan dia, diendapkan dia. Kemudian apabila kita endapkan dia, pertama sekali nak tengok dia.
Ya, kuas ini kita tahu kalau menurut WHO dia adalah paling bagus untuk membetulkan medan elektromagnetik di kepala untuk orang yang susah tidur malam, insomnia. Kuas satu mineral yang digunakan, sumber daripada sumber bumi, kuas. Ya, baik. Kemudian pula dia membetulkan medan elektromagnetik yang menyebabkan seseorang itu boleh tidur deep sleeping. Itu yang pertama, menghilangkan panas pada tubuh badan. Air daripada gunung jerai, air kuas. Yang kedua, dia bagus untuk jantung dan juga paru-paru pada waktu malam. Bapak Ibu sekalian, kalau ada siapa yang tidurnya berbunyi, bunyi macam-macam ya, bunyi harimau, bunyi macam-macam ketika tidur tu, ada macam-macam ya bunyi sebagainya, itu macam mana untuk hilangkan? Minum air di Hydra di Indonesia, di Malaysia air Gau, kalau di Yan ini air jerai, kuas water, insya-Allah hilang. Subhanallah. Di depan tempat Pak Haji tinggal ni ada sungai. Ada sungai. Sungai ni biasanya kalau musim ada air ya, macam sekarang ni hujan memang banyak air ya. Kalau kita berendam dekat situ, kita berendam. Berendam ni maksudnya kita masuk itu, kita duduk separa dada, kita duduk saja. Dingin sekali dalam 15 minit dah cukup. Lepas waktu asar kita berendam, balik malam tu kita dapat deep sleeping. Hebat kan penciptaan Allah SWT ini. Bukan sengaja dia ada-adakan. Boleh cuba, silakan datang. Percuma saja air sungai tu masuk saja. Itu di antaranya. Dan ramai yang Pak Haji dah cuba. Ada orang yang ada masalah liver. Liver ni dia rasa susah nak tidur pada waktu malam sebagainya. Datang ni alhamdulillah sembuh dengan izin Allah. Ya, ada orang yang ada macam asma macam tu, alhamdulillah. Cumanya kita kena tengok waktu mana kita nak mandi selepas asar. Itu wallahu a'lam. Ya, terima kasih Tuan Haji atas jawapannya. Seterusnya kita ke soalan yang ke-6 pada malam ni Tuan Haji, daripada Amy Hartati, Padang, Indonesia. Setiap kali ada gerakan yang memerlukan tenaga atau tekanan pada tangan kanan akan menimbulkan rasa ngilu pada tulang bahu sampai tulang bahagian depan leher, urat menegang sampai telinga kanan. Apa penyebabnya Tuan Haji dan solusinya Tuan Haji? Ya, terima kasih. Soalan yang sangat bagus ya yang Pak Haji dengar. Cuma tadi ni cuba nak lupa Pak Haji nak sampaikan juga untuk gatal elok guna embun pagi, spray dan juga SJ2. Bagus, cepat sekali kita guna itu. Ya. Baik. Kita kembali kepada soalan tadi, bila kita nak guna tangan ni sakit ya, ngilu sampai ni, ada sakit sampai telinga. Cuba kita buat tangan kita macam tu. Bila kita buat tangan macam tu, kita minta orang tu buka tangan yang macam tu. Kita akan tengok ada pembukaannya yang tak stabil. Macam tu. Misal kata macam tu. Kalau kita bandingkan, dia tak imbang. Di antara tangan kanan dengan tangan kiri ni ada perbezaan keseimbangan. Itu. Sama juga dengan orang, bila kita perhatikan matanya kecil sebelah, macam tu. Kita juga ini agak luas ini, kecil. Ini kedua-duanya ini menunjukkan masalah di tulang belakang. Tulang belakang. Jadi bila kita cuba nak menggerakkan tangan ni, dia memang sakit. Bukan sakit di sini, sakit di tulang belakang. Bila dia sakit tulang belakang ni, kita kena buat chiropraktik. Ya, chiropraktik caranya nanti insya-Allah, mudah-mudahan nanti Pak Haji tunjuklah dekat sini ya, untuk kita boleh faham, kita tengok, kita buat chiropraktik. Dia ada masalah di tulang C. Ya, tulang C dekat sini. Bila tulang C ini dia pergi ke telinga, dia pergi ke mata. Kadang-kadang dia tak dengar. Kadang-kadang dia terpaksa pakai mata yang tebal. Sebab apa? Tulang. Masalah tulang ni. Bila masalah tulang ini berlaku, yang pertama, kemungkinan kalau dia masih lagi anak-anak, mungkin waktu nak melahirkan,
Ketika tak boleh keluar itu, maka doktor guna forceps. Dia guna alat tu pegang kat kepala, dia tarik. Bila dia menarik begitu, maka dia libatkan tulang di sini. Itu yang pertama, kemungkinan. Yang kedua, mungkin kita tidur di atas kasur atau di atas katil yang spring bed tu. Jadi kerana spring tu dah macam tu, maka masalah tulang belakang kita. Yang ketiga, mungkin kita memakai sepatu tinggi. Kasut tinggi. Ya, kasut tinggi, sepatu tinggi, kita berjalan cepat. Jadi kita nak imbang, dia ada masalah tulang belakang. Mungkin juga kita pernah hamil, kita kan membawa bayi kita begitu, boleh jadi. Atau kita duduk di atas kenderaan dengan duduk yang lama, boleh juga menyebabkan begitu. Atau kita terjatuh, ataupun masalah di sebelah kaki kita. Kaki kita bila kita tidak imbang berjalan, dia sudah tak imbang. Jadi sebab itu Pak Haji kata apa? Ambil sepatu tu dulu. Tengok di telapak sepatu itu, telapak kasut itu, tengok ada nipis, ada yang tebal. Seperti mobil, seperti kereta kita, ada tayarnya yang tebal, ada tayarnya yang nipis. Jadi sebab itu bila kita sakit dekat sini, kita duk fikir nak cari obat. Tapi persoalannya dia bukan obat, tetapi dia adalah permasalahan di tulang belakang. Nak tengok jawapan Pak Haji ni betul atau tidak, pergi tengok dia punya sepatu. InsyaAllah akan jumpalah jawapannya. Jadi berartinya masalah tulang belakang kita ini kerana ada masalah kedudukan dislokasi bagi slip disc yang ada di bahagian belakang. Macam mana cara nak hilang? Pak Haji ada satu pengalaman yang menarik, boleh dikongsikan di sini. Boleh kongsikan pengalaman yang menarik ni. Satu hari ada orang beritahu kepada Pak Haji, ada satu orang pemuda yang mencari pohon-pohon di hutan terjatuh. Kemudian dia tidur di rumah itu sudah masuk tahun yang kedua. Ya, dia jadi kalau dia nak gerak sikit itu seperti ada ditikam oleh jarum. Dan dia membuat fisio di hospital. Tetapi tak kuat, tak boleh. Dia tidur saja. Tidur saja. Jadi alhamdulillah pada hari tersebut Pak Haji pergi ziarah beliau dengan isteri. Ya, pergi ziarah, pergi lihat. Pak Haji meninggalkan 2 ubat dekatnya. Pertama, Pak Haji tinggalkan Antirex 6 kapsul. 6 kapsul je. Yang kedua, Pak Haji meninggalkan Moringa. Kapsul Moringa. Antirex ni makan satu malam, hanya satu saja. Kemudian Moringa itu dia ambil 3 pagi, 3 petang, 3 malam. Masya Allah, hari yang ke-6. Hari yang ke-6, Pak Haji terima panggilan, dia sudah boleh duduk. Dah tidur berapa lama dah. Dan dia bukan hanya boleh duduk, tapi dia sudah boleh naik sepeda motor. Naik motor. Dah boleh dah. Daripada dia tidur itu. Hanya mengambil tempoh dalam masa berapa? Ambil tempoh dalam masa 6 hari saja. 6 hari. Namun begitu, bismillah. Ya. Sekarang ni ada lagi obat yang lebih tinggi daripada itu. Allah ilhamkan kepada Pak Haji. Lagi cepat dia. Dia bertindak dalam masa minit ke minit ataupun 1 jam. Apa dia? Dia adalah HGH. HGH. HGH tu apa? HGH ada satu ubat kita ada HGH drop. Ambil drop itu, masukkan lebih kurang dalam 9 drop masuk ke dalam air minum. Kalau kita tak ada HGH macam mana? Yang ni banyak orang duk tanya Pak Haji. Saya ni Pak Haji mahal HGH itu tak ada, susah nak dapat sebagainya. HGH itu yang terbaik. Baik. Kita ambil adiknya sikit lah, kurang sikit, tapi kuat, sama-sama kuat juga. Apa dia ya? Kita ambil POC. POC itu hilang sakit tulang belakang. Allah, masya-Allah. Jangan operasi lagi. Beli POC saja. Lepas hak lebih-lebih itu spray kepada cili cabai, spray kepada ayam, spray kepada pohon.
hak selebih pada kita sakit tu. Betulkah ubat guna untuk ayam boleh guna untuk manusia? Ubat ayam adalah ubat manusia, betulkah? Ini nak spray kepada pokok, kita guna untuk manusia. Dia tak baca sifirnya begitu. Sifirnya tak dibaca ubat ayam untuk manusia, ubat pokok untuk manusia. Dia tak baca begitu. Ya. Jika kita tengok dalam peternakan ayam moden hari ini, ayam moden lah kita kata, ayam daging hari ini pun ubat sesemua manusia guna untuk sesemua ayam. Ubat untuk flu manusia guna untuk flu ayam. Antibiotik manusia guna untuk antibiotik ayam. Baik, cumanya sifir dia begini, bukan ubat ayam untuk manusia, tapi ubat manusia itu untuk ayam. Ubat manusia itu untuk pohon-pohon. Sesuatu yang baik untuk manusia, baik juga untuk haiwan. Kerana manusia itu adalah khalifah Allah di atas muka bumi. Apa makna khalifah? Khalifah maknanya penguasa. Nasi yang kita makan jangan buang. Sebab itu Pak Haji sebutkan begini, bahawa banyak orang telah melakukan kesalahan tetapi dia tak pernah sedar. Dia kena istighfar hari ini. Dia makan nasi lebih dia buang. Tahu tak betapa lamanya nak mengambil 125 hari, 115 hari nak jadi sebiji nasi, sebiji beras tersebut. Tapi kita buang. Dosa itu pun saja kita tak pernah kita fikirkan. 120 hari, 115 hari itu kita campak begitu saja. Bagaimana tidak mengundang kemurkaan Allah? Jadi oleh sebab itu, maka di rumah kita kena ada lah ternak ayam sikit, hasil makanan dan lebih itu bagi kepada ayam. Dia kata bagaimana nak ternak duduk di rumah perumahan, rumah flat, nak ternak macam mana? Kenapa tak boleh ternak? Nanti bau jiran-jiran. Siapa kata ayam itu keluar bau? Kalau dia gunakan POC, dia tak akan keluar bau. Kalau dia tak guna POC, bukan takat bau, banyak lalat. Banyak lalat. Jadi kita ni khalifah Allah. Allah buat POC ini untuk manusia. Jadi oleh sebab itu manusia guna juga untuk haiwan. Jadi direngkaskan cerita, ibu yang sakit tangan tadi ambil saja POC. Ya, ambil dia kena tahulah caranya. Ambil satu tutup ni, satu tutup ni. Ni POC lah ni. Ni. Orang cium. Ini bukan IM4. IM4 buat daripada air kencing sapi sebagainya. Ini bukan bahan buruk, bukan bahan yang bau busuk, tidak ada bau. Air kosong. Sama seperti minum pagi, air kosong sebagainya. Macam mana air kosong boleh berfungsi? Nanti kita bincang. Soalannya sekarang, berkesan atau tidak untuk COVID? Berkesan. Untuk orang yang ada sesama flu, berkesan. Sakit tekak, berkesan. Untuk demam, berkesan tak? Berkesan. Macam mana dia bekerja? Macam mana dia bekerja? Cuba tunjukkan data klinikal dan cara chemical dia bekerja, active ingredient yang ada dalam ni. Jawapannya Pak Haji tak tahu. Tak tahu. Kalau tanya yang tak akan jumpa jawapannya. Kalau tak tahu, bagaimana boleh kita bercakap kepada orang? Banyak perkara dunia yang kita tak tahu tapi kita kena cakap. Banyak perkara dalam hidup kita di dunia ini yang kita tak tahu, yang kita tak pernah melihat, kita tidak pernah menyaksikan tapi kita bercakap. Apa dia? Keberkahan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahilah kepada kami. Barakah tu mana? Tidak nampak. Sedekah itu tak mengurangkan wangmu. Di mana? Kita tak nampak. Yang kita nampak, kalau kita sedekah, wang kita keluar. Yang tak kurangnya di mana? Kan itu kan banyak perbincangannya lagi. Tapi apapun tak mengapa. Yang penting soalan ni Pak Haji nak jawab. Minumlah POC. Satu tu ni masukkanlah air 500 ml, baca suratul Fatihah, kocokkan 50 kali, kemudian masukkan daripada air ke dalam air 10 liter. 10 liter. Satu hari 1 liter. Jadi 10 hari, tak sampai 10 hari ya.
tak payah buat operation slip disc lah. Masya Allah. Slip disc tu kan sakit, kemudian masuk besi pula kat belakang. Oh, sakitnya tertidur. Kenapa nak sakit-sakit? Beli ni saja. Insya-Allah. Beli ni saja. Betul ke Pak Haji sebut ni? Masya Allah. Tengoklah testimoni, tanya orang keliling, orang yang pernah ikut program Pak Haji nama Indonesia Berbuah. Cuba tanya mereka, betul atau tidak? Ya, mereka boleh tunggu 15 minit saja sudah boleh lihat. Tapi Pak Haji tak jual lah ni untuk sakit tulang belakang. Ya, ada yang kuat lagi iaitu HGH drop. Itu tinggi lagi. Tapi kalau kita dah tak ada apa, yang ada kat kita ada ini je, ya ini ya, bismillah je lah. Dengan izin Allah sembuh. Ya, wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah, terima kasih Tuan Haji. Dan kita nak melayani daripada Kota Baru Kelantan ni Tuan Haji, daripada Ahmad Tarmizi Zakaria. Seorang lelaki 30-an telah disengat kala jengking di bahagian punggung. Sudah 2 hari sekarang bengkak dan sakit disentuh. Apa rawatan yang sesuai untuknya Tuan Haji? Masya Allah, memang sakit. Memang sakit dan bengkak, nanah. Lepas tu dia jadi macam duk isap nanah tu. Nak tidur malam tak boleh. Masya Allah. Obatnya mudah saja dengan izin Allah, ada 2. Pertama, menggunakan antidot. Antidot ini ada sejenis minyak yang Pak Haji jual. Minyak itu jual lah, tak ada yang bagi free. Ya, kadang-kadang orang sakit bagi free. Minyak tersebut itu dia kekuatannya sama seperti serum kuda. Serum kuda ni begini, kalau orang tu dipatuk ular, maka yang diambil sebagai penawar untuk hilang keracunan ular dalam tubuh badan manusia ialah serum kuda. Mereka dalam ilmu pengobatan ini, mereka mengambil daripada keracunan, dia panggil venom. Ya, venom daripada ular tersebut diinjekkan di kuda dengan kadar yang tidak akan mematikan kuda. Jadi kuda tadi mengeluarkan bahan antigen, bahan untuk anti kepada keracunan tersebut. Bahan itu ada di dalam darah kuda. Mereka ambil darah kuda itu dijadikan antidot. Kalau berlaku patukan ular yang racun-racun sebagainya. Alhamdulillah, dulu kita telah berjaya keluarkan satu antidot yang sama dengan serum kuda. Namanya minyak penawar rimba atau minyak 1000 penawar ataupun minyak herba. Itu dah kita keluar dulu. Tetapi sekarang kita boleh buat lagi kuat dengan hanya mengambil kapsul anti-rex. Kapsul anti-rex, buka kapsulnya, masuk ke dalam air, 2 kapsul, kacau sampai dia mendak ke bawah, tinggal air nin tu. Air itulah yang kita minum, insya-Allah dengan izin Allah. Berdasar pengalaman yang Pak Haji dah tengok, ada sekali dulu dekat Sabah ke Sarawak, Pak Haji terlupa dah. Kalau tak salah Pak Haji di Sabah ya. Orang tu dia pijak duri daripada pokok limau. Pokok jeruk tu. Bengkak, sakit yang teramat sangat. Dia terpaksa pergi buat injection. Injection yang paling mahal, sekali injek 400. Dia tak tahan lagi, besok pergi lagi, bengkak sebagainya. Tiba-tiba ada teman beliau yang ikut kuliah. Pak Haji dia kata, aku dengar dulu dalam kursus ini Pak Haji menyuruh menggunakan anti-rex. Dia pun ambil anti-rex tu, dia makan. Dia kata selang beberapa jam saja hilang. Allah, Masya Allah. Ini keajaiban. Inilah kelebihan antidot. Anti-rex tu jadi antidot. InsyaAllah, kalau jengking kah, ular kah, cali kah, kesang kah, ataupun kucing. Kucing itu racun. Kucing itu kalau dia menggigit, racun. Lebih racun daripada anjing. Sebab di dalam air liur dia itu, dia boleh menyebabkan tempat yang digigit tadi, kalau dah terinfeksi dengan bakteria, tempat itu dia tak mau nak hilang, kena
kena potong kaki. Masya-Allah. Tapi kalau kita guna ini, insya-Allah dengan izin Allah. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah, terima kasih atas jawapannya Tuan Haji. Seterusnya kita menerima persoalan daripada Pak Asmuni Singkawang, Kalimantan Barat, ya Tuan Haji ya. Hari ini saya pergi ke hutan yang ada di daerah kami di Singkawang, Kalimantan Barat. Alhamdulillah jumpa pohon pasak bumi dan halban. Yang menjadi pertanyaan, kedua pohon tersebut bila boleh diambil untuk dijadikan herba? Adakah ketentuan umur pohon tersebut Tuan Haji? Ya. Pak Asmuni, alhamdulillah ya, memang banyak sekali di Kalimantan ya. Kalimantan ini dia bersambung ya dengan Borneo ya, di Sabah, di Sarawak. Memang hutan ini masih banyak lagi Pak, khazanah-khazanahnya. Saya teringat ada satu persidangan dunia yang diadakan di Brazil dulu, iaitu di satu tempat yang bernama Rio Janeiro. Persidangan bumi yang diadakan, saya dah lupa pada tahun-tahun berapa, mungkin 10 tahun dulu sebagainya. Di dalam persidangan bumi tersebut memutuskan bagi negara-negara seperti Malaysia, Indonesia tidak boleh menebang tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, kerana ini adalah khususnya dengan ozon yang makin menipis. Baik, hari ini dengan terhentinya aktiviti manusia ini, dikatakan dalam ahli sains mengatakan bahawa lapisan ozon bumi telah pun, lapisan ozon di langit itu telah pun menebal semula. Air yang cair di Alaska itu telah terhimpun semula. Baik, soalan yang saya nak bincangkan di sini dalam persidangan bumi di Rio Janeiro ini yang membincangkan tentang persekitaran, dia panggil biodiversity. Hutan-hutan itu yang perlu dipeliharakan kerana untuk lestarikan alam supaya alam ini stabil. Bagi saya, dia adalah merupakan ada apa disebut sebagai double meaning. Ada dua maksud, ada dua pentafsiran. Pentafsiran yang pertama memang betul kepada ozon, tetapi pentafsiran yang kedua ialah dunia sedang melirik tentang khazanah pengobatan herba yang ada di dalam hutan-hutan hujan hutan-hujan tropika ini. Salah satunya Malaysia, Indonesia dan di kawasan-kawasan Nusantara ini. Masya Allah, memang benar. Kalau kita dulu diceritakan tentang anak Dayak di Kalimantan yang mengangkat khazanah perubatan nenek moyang mereka, kayu bajakah digunakan untuk kanser. Kemudian seterus itu ada penelitian yang kedua dengan kayu halaban, dipanggil halaban di sana. Ya, yang mana dia menjadikan, dan ini adalah merupakan satu isyarat besar bahawa di dalam hutan-hutan kita ni mempunyai trilion dan mempunyai emas-emas yang berharga tinggi, bernilai tinggi, tetapi bakal dipunggah, diambil oleh orang lain. Sebab apa? Sebab kita tidak pernah melihat ini sebagai salah satu daripada ketulan-ketulan emas. Selalunya begitu. Berapa ramai orang yang nampak herba itu sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh menarik. Misal kita macam ni. Ini sebagai satu contoh. Contoh ya. Dia, kita kata kopi radik diet. Dia buat daripada herba. Bagus untuk orang yang ada masalah kencing manis. Baik, sejauh mana kekuatan herba yang ada dalam hutan hujan tropika ini untuk merawat masalah kencing manis orang yang sudah menggunakan insulin injection? Sejauh mana? Mampu tak untuk digunakan sampai dia boleh meninggalkan insulin tersebut? Sudah tentu jawapan yang kita akan terima daripada masyarakat umum, tak kira mereka ini terdiri pada profesor, doktor, akan mengatakan tidak mampu. Sebab apa? Sebab mereka tidak pernah membuat penelitian yang lebih jauh ke dalam hutan belantara.
Kita nilai pada halia, kita nilai kepada pokok-pokok di tepi rumah kita. Kita tak nilai di dalam hutan belantara yang mempunyai khazanah pengobatan yang sangat tinggi. Bila Korea Selatan memberi pengiktirafan, dunia memberi pengiktirafan kepada pokok bajaka, tiba-tiba kita dikejutkan. Rupanya pohon yang ada dalam hutan kita itu nilainya tinggi. Siapa yang nilai tinggi? Orang luar nilai tinggi. Orang kita tak nilai. Macam ini, boleh meninggalkan insulin, boleh tinggal. Mudah saja. Kita boleh lihat nanti dengan ukuran glukosa. Kita ambil tengok, dia minuman kopi saja. Sebagainya. Bukan kita tinggal begitu saja, kita ambil, kita tinggal. Tak. Ambil insulin. Baik. Kemudian ambil herba ni. Kemudian lihat. Kemudian adjust pelan-pelan. Kurangkan bahan kimia. Kurangkan insulin, angkat ni, angkat. Lama-lama kita boleh tinggal. Kemudian tengok setiap hari. Kan insulin, akan gula tu dapat kita cek setiap hari. Stabil tak? Stabil. Tetapi bila kita tak pandang, maka itulah yang saya katakan bahawa ketulan-ketulan emas ini tidak dilihat orang. Baik. Berikutan dengan pertanyaan pasak bumi dan halaban yang dijumpa di dalam hutan tu, waktu mana nak ambil? Mana nak ambil? Ini terkait dengan disiplin. Sebab itu kita kena belajar disiplin. Pengambilan sesuatu herba itu, kalau kita nak ambil bahagian akarnya, ambil pada musim kering. Kering, bukan musim hujan. Sebab pada ketika musim kering, semua bahan-bahannya, mineral-mineralnya, semua nutrisi iaitu semua terkumpul di bahagian akar dia. Akar itu namanya radik. Radik itu akar. Hari ini pula kita tengok dekat Malaysia ada master radik. Macam mana boleh muncul master radik pula ni? Kita sebut mai secawan, dia kata beri secawan lagi. Subhanallah, radik itu kan sudah dipatenkan. Dia milik kepada HPA. Kita sudah banyak investasi dalam iklan. Macam mana boleh kita meletakkan master radik? Ini satu yang tak benar. Ya, itu adalah antaranya. Baik. Kemudian pula, bila kita nak ambilnya, kita ambil pada musim kering, ya, musim kering. Tetapi kalau kita nak ambil untuk kegunaan semasa, boleh kita ambil, tapi kena tengok pohon yang dah tua. Biasanya kalau Pak Haji ambil pokok pasak bumi ni, biasanya kalau mengikut kajian daripada FRIM, Forest Research Institute Malaysia, yang Pak Haji baca, ya, dia kata 7 tahun itu sudah cukup ada bahannya. Tetapi pada pengamatan Pak Haji, kita tak ambil 7 tahun. Sebab apa? Sebabnya akar pasak bumi 7 tahun, kalau selepas kita cuci dia, kita keringkan dia, kita letak dekat sebelah rumah kita, kita letak misalnya, dia akan dimakan oleh rakyat, oleh anak-anak. Habis. Dimakan oleh bubuk bahasa kita. Tetapi yang kita ambil apa dia? Kita ambil yang 40 tahun. Yang 50 tahun. Bila 50 tahun kita cuci, kita basuh, kemudian kita simpan di sebelah itu bertahun-tahun tak dimakan. Sebab pertama dia keras, yang kedua dia cukup pahit, yang ketiga dia cukup matang. Jadi oleh sebab itu, makin lama sesuatu herba itu tumbuh, semakin bagus, semakin banyak mineral-mineralnya yang ada dekat situ. Kalau ginseng orang ambil ketika usia 7 tahun, ya, kebanyakan lah. Tapi ada ginseng yang mengambil tempoh masa yang panjang, tapi kebanyakannya 7 tahun mereka ambil. Tunggal Ali 40 tahun pasak bumi. Sebab tu pasak bumi ini yang kita gunakan dalam kopi black radik, dalam kopi-kopi kita yang lain, radikku, ataupun dalam kopi radik itu, kebanyakannya daripada tumbuh-tumbuhan yang hidup 40 tahun ke atas. Itu yang kita gunakan. Jadi tumbuh-tumbuhan yang mengalami kematangan, makin lama dia duduk di atas muka bumi ini, makin banyak mineral yang diserap di dalamnya. Jadi oleh sebab itu, bila kita ambil radik, alhamdulillah sihat tubuh badan kita.
Pak Haji hari ni sangat-sangat gembira. Sangat-sangat gembira. Pertama, kawasan Pak Haji tinggal ni Yan namanya. Salah satu kawasan hijau. Zone, green zone. Tapi bila dengar hari ni pula ada 3 buah negeri yang akan jadi green zone ini, Perlis, Kedah dan Pulau Pinang. Subhanallah. Bahagia sekali. Tahniah kepada Kementerian Kesihatan, para doktor, para perawat, tahniah. Dan jangan lupa minum kopi Radik, biar terus bertenaga, biar terus sihat. Kita membina imun dan kita mempraktikkan daripada praktik untuk lockdown ini. InsyaAllah mudah-mudahan hari Lebaran ini, hari Raya Aidilfitri ini, kita merayakan bersama-sama. Dan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, insya-Allah kita nikmati. Dan kepada semua umat Islam yang berada di seluruh dunia, Pak Haji doakan terus, tak pernah lupa, supaya Allah memberikan keselamatan pada kita semua. Keselamatan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat. Di mana saja adalah keluarganya. Kita adalah berkeluarga. Orang Islam itu adalah bersaudara. Terima kasih semua. Nanti kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan katsira, kepada yang berbahagia Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad, owner dan founder HP, yang dapat melayani pertanyaan dan soalan daripada teman-teman kita di Malaysia, di Thailand, daripada Singapura, daripada ahli-ahli dan leader kita di Indonesia serta Brunei Darussalam. Terima kasih sekali Tuan Haji. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah siaran kita live ini bersiaran selama 1 jam. Soal jawab herba dan perawatan, anda tanya Pak Haji jawab. Kalau di Malaysia, tuan-tuan, setiap malam tuan-tuan boleh ikuti live ini pada jam 9 malam. Jika di Indonesia 8 malam. Perbezaan 1 jam Malaysia dan Indonesia. Dan jangan lupa pada 11 siangnya kita mohon tuan-tuan dan puan ikuti kuliah herba live online juga bersama-sama dengan Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad, owner dan founder HPA, yang bermula pada jam 2 petang, jika di Indonesia bermula pada 1 siang. Dan jangan lupa pesanan Tuan Haji di dalam kita menangani COVID ini, minum kopi Radik Mais Cawan. Dan jangan lupa, jangan tinggalkan embun pagi spray dan SJ2 untuk penjagaan kesihatan kita sekeluarga. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di siaran live Anda Tanya Pak Haji Jawab pada malam besok. InsyaAllah kita bertemu lagi. Saya tutup untuk program pada malam ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susah senang kita bersama, tempuh badai, ombak sama.
Sudah sunnah orang berjuang, mengembala dan berkelana, miskin dan papa jadi tradisi, berenggang dengan anak dan istri. Sudah sunnah orang berjuang, mengembara dan berkelana, miskin dan papa jadi tradisi, berenggang dengan anak dan istri. Biasanya para pejuang rumah mereka merata-rata, rezekinya tidak menentu, tidur baringnya tak berwaktu, rezekinya tidak menentu, tidur baringnya tak berwaktu. Orang lain membuat hal-hal, tapi dia membuangnya. Orang lain kawan terbatas, tapi pejuang kawan merata. Orang lain musuhnya kurang, pejuang musuh tidak terbilang. Orang lain musuhnya kurang, pejuang musuh tidak terbilang. Sudah sunnah orang berjuang, mengembara dan berkelana, miskin dan papa jadi tradisi, berenggang dengan anak dan istri. Tidak kurang yang sayang padanya, orang lain mati dilupa, para pejuang tetap dikenang, sejarahnya ditulis orang, makamnya sentiasa diziarahi, perjuangan tetap diingati. Sudah sunnah orang berjuang, mengembara dan berkelana, miskin dan papa jadi tradisi,
bukan sedikit pedih yang ditagih. Berjuang artinya berkorban, rela terhina kerana kebenaran. Antara dua jadi pilihan, dunia yang fana atau syurga. Berjuang tak pernah senang, ombak derita tiada henti. Tenang resah silih berganti, inilah sunnah Orang berjuang, malamnya bagai rahib merintis sayu, diiris dosa air mata. Siangnya bagaikan singa dirimba, memerah keringat mencurah tenaga. Berjuang artinya berkorban, rela terhina kerana kebenaran. Antara dua jadi pilihan, dunia yang fana Atau syurga. Serambi Madinah ya Allah. Madinah
di akhir zaman ini. Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang, suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. 1000 mimpi, berjuta sepi, hadir bagai teman sejati. Di antara lelahnya jiwa, dalam resah dan air mata, ku persembahkan kepadamu yang terindah dalam hidupku. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertakhta. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertakhta.